bekas pencuri. Kau nak sound Tok Guru, kau tu siapa? Lu siapa mau tegur kita punya Tok Guru? Tapi lepas orang tu pun berlalu pergi, anak murid semua, Tuan Syekh, kenapa tak lawan balik? Bagi dalil sikit, buang bagi sikit, keluar hujah itu ini semua kan. Kata Imam Syafi'i, apa yang dia cakap tu betul, walaupun dia tu tak berapa betul sangat. Tapi yang dia cakap tu betul. Aku silap sikit, betul lah. Yang dia cakap tu betul. Jadi kita kan lebih melihat kepada siapa yang cakap berbanding apa yang dicakapkan. Lah dia mu tak lepas nak tegur orang. Nabi Sulaiman ajar kat kita, kalau ada sifat tawaduk, siapa tegur pun terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nabi Sulaiman ni apa peristiwa dia? Pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Nabi Sulaiman ni pernah satu ketika dia pernah menyebut ataupun dia pernah mengeluarkan satu statement lah. Nabi Sulaiman ni dia pernah sebut, dia kata, saya pada malam ini saya akan bersama dengan semua isteri saya. Faham kau ya, bersama. Bahasa kita hari ni aktiviti co-curriculum. Macam itulah. Ya, malam Jumaat lah biasanya. Dia katakan sunat, malam lain wajib dia kata. Malam ni saya akan bersama dengan semua isteri saya malam ini. Nanti dulu nota kaki. Ya. Isteri Nabi Sulaiman berapa ramai? 100 orang. Nabi Sulaiman, isteri dia 100 orang tahu. Dia kata, aku akan bersama dengan 100 isteriku malam ini. Semua 100 semua. Dan aku akan pastikan 100 ni semua mengandung. Dia Nabi-Nabi ni dia ada kelebihan, dia kuat. Satu malam 100 orang settle. Itu Nabi Sulaiman tau, bukan Haji Sulaiman. Haji Sulaiman jangan buat macam tu. Esok MC subuh tak datang lah, jalan bengkok lah. Pasal Haji 100 orang. Gila kau, bengkok aku. Kering. 100 orang tu. Seorang pun pening nak raya mana. 100 orang power 100 orang, tapi tak belagak pun, relax 100 orang. 100 orang isteri dia. Dan dia kata apa? Aku akan kasih semua mengandung semua. Dan bila mengandung, lahir saja 100 isteri aku ni, lahir je anak, aku akan pastikan semua ni menjadi pejuang-pejuang Allah. Dia ada tujuan dia. Bukan nak sibuk bangga kat Facebook apa semua, tak. Ni aku nak jadikan semua ni, aku nak rekrut semua jadi pejuang-pejuang Allah. Datang malaikat, kul insya-Allah. Malaikat datang bisik kat Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, katakanlah insya-Allah. Di hujung statement tu kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqul wa nasiya. Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya-Allah dan baginda terlupa untuk kata insya-Allah. Maka akhirnya apa jadi? Akhirnya apa jadi? Kesudahan dia apa jadi, tuan-tuan? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali, apalagi memang duduk sini dah, tak ada iklan dah. TV boleh iklan shampoo, jual periuk semua. Kesudahannya ialah Nabi Sulaiman, isteri-isterinya itu seorang pun tak mengandung, kecuali seorang. Maknanya lagi 99 tak mengandung, tak lekat lah. Seorang je yang lekat. Tu pun lahir, disebutkan kata Nabi SAW, nisful insan, separuh orang. Ada yang mengatakan separuh orang, separuh makhluk lain. Ada yang mengatakan dia lahir tu separuh badannya, pinggang ke bawah tak ada, gitu. Bahagian bawah tak ada, dia separuh badan je. Tak cukup, tak sempurna kejadian. Allahu Akbar. Hanya tak sebut insya-Allah. Hanya tak sebut insya-Allah. Sebab itu pelajaran paling penting di sini adalah adab dalam berjanji, lapik dengan insya-Allah. Itu jangan ditinggal sebagai adab orang beriman. Insya-Allah. Kita berjanji akan memastikan surau kita ini cantik dengan lampu-lampu macam kedai tom yam semua. Insya-Allah. Kedai tom yam kan warna-warni. Insya-Allah. Ataupun akak-akak di belakang sana,
Saya nak dengar kuat sikit semangatnya. Akak-akak di belakang sana berjanji untuk menjadi isteri yang solehah, baik dan taat pada suami, dan sedia untuk memberikan yang terbaik atas apa permintaan suaminya. Tak berapa semua bunyi. Tak berapa semua bunyi. Jangan. Dia dengarlah ceramah kat 40 kali pun. Bab tu dia susah sikit. Taat yang macam mana tu? Kalau minta yang bukan-bukan, tak payah. Bukan insya-Allah, innalillah pun boleh. Jangan, orang perempuan ni jangan. Dia suka nak bawa bincang sikit dalam bab-bab yang macam tu. Tapi kalau kita okey, kita insya-Allah kita bersedia, suami-suami semua akan menjadi suami yang baik, suami yang setia dan penyayang dan bertanggungjawab pada keluarga kita. Nampak? Kami okey. Kami tidak ada masalah. Dan kadang-kadang kasih sayang kami melimpah-limpah. Gitulah ya, anugerah Allah. Cukuplah lagi tajuk pula. Jadi maknanya Nabi Sulaiman ni yang ketiganya, tawaduknya Nabi Sulaiman ialah sedia untuk nak ditegur. Jadi tuan-tuan pun kita kena ada sifat yang macam tu lah. Orang nasihat, kita kan jawatan kuasa kan kadang-kadang ada orang muda-muda dan mungkin ada yang mantan-mantan. Mantan ni tak apa sedap sebut. Kita panggil mantan ni mundar-mandir tanpa jawatan. Mantan. Kita panggil bekas-bekas lah ya, XX lah yang telah mengemudi masjid atau surau kan, bagi pandangan, bagi cadangan, bagi teguran pada geng-geng muda-muda yang baru nak memimpin ya, sepatutnya. Dan yang ditegur pula terimalah dengan hati yang terbuka. Itu sepatutnya ya. Yang ketiga. Yang keempat, tawaduknya Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu baginda seorang yang sangat menjaga rakyatnya itu dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh saya ambil, Nabi Sulaiman sendiri pernah, Nabi Sulaiman kan dia punya rakyat bukan setakat orang saja, yang bukan orang pun rakyat dia juga. Burung hut-hut kan masa dalam satu pembarisan, Nabi Sulaiman dia cek barisan, burung hut-hut tak ada. Yalah kita punya drone lah, tak ada kali ni ya. Burung hut-hut tak ada, mana tanya dengan semua, mana burung hut-hut ni, mana dia pergi. Semua tak ada jawapan. Maknanya Nabi Sulaiman ni dia sangat dia sangat kenal siapa yang tak ada. Dia kenal anggota dia kenal. Kalau gajah tu tak ada, perasan besar. Burung hut-hut ni bukanlah besar sangat, pun boleh kesan ketiadaan tu. Maknanya dia seorang pemimpin yang memang detail. Dia detail dalam kepimpinan. Macam kita kan pengurusi surau ke apa kan, kalau jemaah mana yang tak ada apa, dia boleh cam ni, mana tak ada ni, Haji Mat mana ni, kenduri ke apa, cucu balik ke apa ni, tak ada pula pagi ni, ke makan ubat garut semalam ke apa ni, tak datang ubat cair darah ke apa, subuh tak bangun dah ni, sujud sejadah pun tinggal sejadah ya, tak ada sujud dah. Dia boleh cam ni siapa yang tak ada dia. Nabi Sulaiman dia cam Nabi burung hut-hut tak ada. Siap Nabi Sulaiman warning lagi. Dia kata Nabi Sulaiman, burung hut-hut ni kalau dia balik aku tanya dia pergi mana, alasan dia tu tak kukuh, aku sembelih dia. Nabi ni tegas dia. Jawapan kau setakat makan angin, pergi jalan Pulau Mabul apa kan, tak ada alasan yang kukuh, bukan urusan kerja, missing in action. Itu okey. Kalau tak ada alasan aku sembelih dia. Burung hut-hut pun balik. Tuanku minta maaf, tadi saya pergi ke satu negeri Sabah, yang mana rajanya itu Ratu Balqis, raja perempuan. Sabah ni bukan Sabah bernam, Yaman wah. Sabah bernam ngomong Jawa itu semua alun-alun kelakon semua tu. Jadi saya tengok situ raja dia dengan rakyat habis semua syirik, semua buat perkara tak betul. Banyak pelajaran. Ulama kata Nabi Sulaiman ni kepimpinan dia tu bagus tak bagus, sampai rakyat pun buat kerja atas dasar dakwah. Burung pun pergi bukan makan angin apa, pergi pun atas misi dakwah, taat pada Allah Ta'ala. Burung pun taat pada Allah. Punya hebat Nabi Sulaiman punya kepimpinan dia. Bukan setakat burung, semut pun sama. Semut kan tuan-tuan biasa dengar lah kisah paling terkenal tu. Maknanya Nabi Sulaiman waktu nak lalu tu, dia arahkan semua konvoi dia ke apa, escort dia semua berhenti. Terkejut semua. Pasal apa berhenti? Berhenti semua.
Ingatkan apa yang lalu. Semut lalu. Kalau kita lah tuan-tuan nak bayang lah ya, dengan konvoy, dengan escort semua tu, ingatkan gajah lalu kok badak ke apa tu berbaloi berhenti, semut berkawat satu-satu hora-hore tu. Kita nak kena berhenti sebab semut macam tak baloi berhenti. Tapi Nabi Sulaiman nak mengajar pada kita, walaupun semut, dia tetap rakyat, dia tetap makhluk yang perlu disantuni. Macam kita hari ni kan, kalau binatang, kalau kucing tu dianiaya, masuk sok khabar. Kalau semut tak ada orang peduli. Saya ingat pagi ni pun berapa ekor dah tu terpijak. Sedar tak sedar kalau sorry terpijak tak sengaja, tak masuk sok khabar. Tapi nak bagi tahu, makhluk yang paling rendah status sosialnya itu pun diambil berat oleh Nabi Sulaiman, apatah lagi yang lagi besar daripada semut ni. Tawaduk Nabi Sulaiman ni. Sebab itu jangan sombong. Nabi Sulaiman ni dengan semut pun dia hormat, dia santuni. Tuan-tuan ada jawatan, pangkat besar di pejabat sebagainya, makcik-makcik cleaner pun hormat. Ada orang dia hormat orang yang have dia hormat golongan have budak muda panggil sekarang, golongan have, golongan somebody saja. Kalau makcik cleaner ke, geng-geng kutip-kutip sampah ke, apa ni, gunting pokok kebun, dia tak peduli sangat. Jangan macam tu. Kadang-kadang ada setengah makcik cleaner ke apa, dia seronok tiba dapat naik satu lift dengan Datuk Seri Tan Sri, orang besar-besar, dia seronok teruja dia naik lift tu. Assalamualaikum Tan Sri, dia seronok. Tan Sri tu pula tak tahu angin ke apa itu, bunyi lembu. Apa hina sangat ke makcik ni bagi salam, jawab Waalaikumsalam. Makcik, macam mana kerja hari ni? Seronok dia. Tawaduk macam Nabi Sulaiman. Yang kelima, tawaduknya Nabi Sulaiman juga, iaitu ketika mana, kata ulama, Nabi Sulaiman ni dalam surah Sad ayat 35, tawaduk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam surah Sad ayat 35. Saya ingat tuan-tuan boleh tengok sendirilah ayat tersebut, yang mana Nabi Sulaiman doa pada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunkan kesilapanku dan kurniakan kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya, yang tidak ada pada sesiapa pun sebelum dan selepasku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mulia. Surah Sad ayat 35, kata ulama, doa macam Nabi Sulaiman macam ni, siapa buat, insya-Allah doa makbul. Allah perkenan. Apa syarat dia? 3. Pertama sekali ialah dalam doa banyakkan memuji Allah, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cadang tuan-tuan, paling bagus sekali kalau tuan-tuan rajin duk buat, bacalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sambung, wa wa'dika mastata'tu. Ni kumpulan UNIC punya nasyid lah, Najdi ni. Kan, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Pernah dengar tu? Tuan-tuan baca tu dalam doa, selit yang tu, selit yang itu, doa itu. Sebab kata Nabi SAW, siapa-siapa yang rajin baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, kalau dia baca sebelum tidur, ditakdirkan Allah dia meninggal sebelum subuh, syurga, ahli syurga, masuk dalam sistem pula, masuk dalam senarai orang ahli syurga. Dan kalau dia baca di pagi hari, ni pagi-pagi ni, kejap lagi baca, tak pernah dengar ustaz, Google so cari kitab tak jumpa pula nanti. Baca di pagi hari dan ditakdirkan Allah dia meninggal sebelum malam, dia meninggal, ahli syurga. Siapa ini? Orang rajin baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sampai habis baca tuan-tuan ya. Pertama, dalam doa banyak puji Allah Ta'ala. Yang keduanya ialah dalam doa Nabi Sulaiman tadi, dalam minta itu
mengakulah kekurangan diri. Mengaku kekurangan diri. Ya Allah, aku banyak melakukan dosa padamu, ya Allah. Aku mengaku kekurangan diri. Sebutlah kekurangan-kekurangan kita. Cuma dalam menyebut kekurangan diri ni jangan melampau-lampau sangat. Sebab Nabi SAW pun Nabi mengingatkan kita, doa jangan sampai melampau sangat. Ataupun dalam keadaan macam mana nak panggil, dia panggil bersajak dalam doa. Dia batu di doa ni paling bagus tuan-tuan ambil lah daripada kitab Al-Azkar pun ada, kitab himpunan doa-doa Nabi pun banyak. Dia jangan sampai bersajak, doa ni jangan sampai bersajak. Sebab disebutkan oleh Ibnu Abbas, fantri sajaa minad du'ai fajtanib. Kata Ibnu Abbas, hindarkan daripada bersajak dalam doa, kerana Nabi dan para sahabat pun menghindarkan perbuatan tersebut. Bersajak dalam doa. Tahu bersajak? Macam ayat tu berbunga-bunga sangat, macam lah kali kau nak apa sebenarnya ni? Jauh sangat pusing orang. Saya ni dulu sekolah dulu kena buang sekolah, ini panjang apa kau nak sebenarnya? Oh nak syurga, cakaplah syurga. Cuma bagi setengah keadaan, sebagai contoh, kalau macam Qiyamul Lail, Qiyamul Lail pagi-pagi tahajud, Qiyamul Lail pukul 3:30 pagi, 4 pagi tu, dalam keadaan tertentu itu bukan dipanggil sajak, dia panggil, orang panggil apa, munajat ni, bersedih-sedih sikit masa tu kan. Kadang ada kan ustaz-ustaz kita ni kan, dia bawa disebutlah pasal mak bapak aku dosa dengan itu ini semua, tu boleh, tapi tidak sampai bersajak nak menyedapkan ayat lah apa semua kan, jangan sampai macam tu. Dia sebab tu kalau tahajud Qiyamul Lail ni dia kena, dia ada orang dia sebenarnya. Ustaz-ustaz yang boleh bawa Qiyamul Lail ni dia ada ustaz dia. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan pun dah pengalaman dah kan. Dia kalau ustaz yang Qiyamul Lail ni dia ada voice dia. Saya dulu ada seorang kawan, Ustaz Ibrahim dia panggil dia. Dia kalau dia bawa Qiyamul Lail tuan-tuan, wajib bawa tisu. Confirm nangis. Dia, tuan-tuan bayanglah, dia baru sebut ya Allah nangis habis dah. Ya Allah. Menangis habis, makcik-makcik semua belakang. Baru sebut ya Allah, tak sebut kubur apa lagi. Pun ada juga dalam tengah sedih-sedih tu seorang makcik sesat daripada belakang mari depan. Ustaz ni menangis sungguh ke main-main ni ustaz? La ilaha illallah. Spoil makcik macam tu. Katanya makcik tu dah kena left group dah. Dia kata dia ada buat-buat yang kacau lain tu, orang tengah bersedih-sedih kau boleh main-main pula makcik ni. Dia ada juga macam tu. Dia hari-hari tahajud dia. Dan yang ketiganya dalam doa tu juga minta dengan penuh pengharapan, bersungguh minta. Kan ada setengah orang kan dia minta kadang tak bersungguh sangat. Minta tu dalam sungguh-sungguh. Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, ampunkan dosaku, kurniakan aku rezeki. Ya Allah, dengan hati. Kan setengah orang kadang kalau berdoa hati tu melawan. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Tidur banyak, kerja malas, rezeki apa? Tak boleh. Dia kena berdoa tu dengan jiwa tu sekali tu, baru dia dimakbulkan Allah. Begitulah hebat dan tawaduknya Nabi Sulaiman alaihi salam yang telah ditunjukkan kepada kita menerusi panduan Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukuplah cakap ini saya dahulu. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan kita jumpa lagi lah pada lain waktu insya-Allah. Gaya tuan-tuan ni macam tak mau berhenti ya tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan, saya kena berhenti dah ni. Ada majlis lain lagi pula hari ni lepas ni tuan-tuan. Cuma saya nak akhiri pada kesempatan ini dengan satu doa. Siapa nak rakam silakanlah ya, doa ini. Apakah doa yang saya nak kongsikan? Baik. Doanya ialah doa supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kurnia apa ni? Dua perkara. Apa perkara? Dua perkara ya. Pertama sekali, Allah memperbaiki urusan kita. Penceramah ke, pemimpin ke, mak bapak ke, apa-apalah tuan-tuan, ada urusan apa-apa, Allah permudahkan dan Allah perbaiki urusan kita. Yang keduanya, Allah tidak membiarkan kita ini tanpa bimbingan. Allah bimbing kita mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia. Jadi menarik ni doa ni. Apakah doanya? Okey, saya baca, tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta tolong, perbaikilah setiap urusanku dan jangan Kau tinggalkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Amin ya rabbal alamin. Hebat doa tu ya. Doa tu bukan ayat Quran ya, doa tu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus untuk kita amalkan. Sekadar makluman lah, kalau siapa-siapa berminat dekat luar sana pun saya ada bawa bersama, ada CD ya. Dalam CD tu saya rakamkan doa-doa Nabi yang jarang-jarang kita dengar. Inisiatif lah untuk bagi kita yang kadang-kadang saya pergi ceramah tu, ada orang kata, ustaz tulislah doa tu ke apa. Jadi saya ingat saya buatlah dalam satu kompas, dalam satu CD tu, dan ada disertakan sekali buklet ataupun orang panggil apa yang kalau album nasyid ni, lirik dia tu lah, doa tu ada sekali panduan, sambil dengar tu sambil boleh ikut sama-sama. Ada 9 ke 10 macam tu lah doa yang saya muatkan dalam CD tu. Siapa minat nanti ada di luar sana, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah hasil daripada doa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan, rahmat-Mu dan limpahan rezeki-Mu buat khususnya penduduk ahli qaryah surah Ar-Raudah impian makmur ini. Ya Allah, kurniakan buat kami semua kebaikan dan rahmat dan kasih sayang-Mu yang berpanjangan. Kurniakan kami umur yang panjang, rezeki yang baik, amalan yang diterima, ilmu yang bermanfaat. Matikan kami dalam keimanan dan amal saleh ya Allah. Moga-moga kami menjadi sebagaimana tawaduknya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam limpahan nikmat yang Kau kurniakan buat kami semuanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu lagi sebelum terlupa, bulan Mac nanti, bulan 3 2020 nanti saya akan berangkat ke Mesir, Jordan dan Palestin ya. Mesir, Jordan dan Palestin. Kalau-kalaulah ada kalangan tuan-tuan ataupun kawan-kawan yang ada perancangan-perancangan cuti sekolah waktu tu cuti sekolah. Kalau siapa-siapa yang nak nak jalan tak tahu nak ke mana, kalau siapa yang berminat, 11 hari 8 malam ya, bersama dengan saya kita akan ke 3 negara penuh barakah ini, Mesir, Jordan dan juga Palestin. Maklumat lanjut nanti juga ada pada sahabat saya di luar sana tu nanti, insya-Allah. Semualah itinerary dan sebagainya, siapa yang berminatlah insya-Allah 11 hari 8 malam ke 3 buah negara. Terima kasih sekali lagi pihak surau. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan kita jumpa lagi. Saya pun perumahan saya Seksyen 5 Bukit Mahkota tu pun suraunya pun surau Ar-Raudah juga nama suraunya pun. Jadi walau bagaimanapun mudah-mudahan surau ini mendapat rahmat
dihormat dan sentiasa diimarahkan. Terima kasih kepada Imam Ustaz Wan Najran yang menjemput saya dan semualah yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Pokok cabai, ubi kayu, babai, I love you. Gitulah ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.